Baiklah, yang pertama kita nak lihat apakah asal nama kerajaan Osmaniyah. Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya Ustazah Huda Rahmat. Untuk kali ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam pendidikan Islam, dan kali ini fokus untuk para pelajar tingkatan 5. InsyaAllah pada kali ini kita akan masuk tajuk baru dalam bidang sirah dan tamadun Islam, iaitu dalam pelajaran yang ke-16 di bawah tajuk Kerajaan Uthmaniyah, siri yang pertama. Jom sama Ustazah. Baiklah anak-anak, sebagaimana biasa kita akan lihat dahulu apakah standard pembelajaran untuk tajuk kita pada kali ini. Yang pertama, diharapkan di akhir nanti para pelajar dapat menyatakan sejarah Kerajaan Islam Uthmaniyah secara ringkas. Dan yang kedua, dapat menjelaskan siapakah khalifah yang terkenal pada zaman Kerajaan Uthmaniyah. Baik, kita nak lihat dahulu sedikit sejarah Kerajaan Uthmaniyah secara ringkas. Okey. Kita lihat. Baiklah. Yang pertama kita nak lihat apakah asal nama Kerajaan Uthmaniyah. Okey. Untuk makluman kita semua, Kerajaan Uthmaniyah diambil bersempena nama Osman bin Urtughul, iaitu pengasas Kerajaan Uthmaniyah. InsyaAllah mudah untuk kita ingat Osman Uthmaniyah. Okey. Seterusnya, berapa lamakah tempoh pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah? Ya, selama 625 tahun, iaitu bermula dari 1299 hinggalah 1924 Masihi. Tempoh yang agak lama ya. Baiklah, seterusnya kita nak lihat di manakah kawasan pemerintahan ataupun jajahan Kerajaan Uthmaniyah. Ya, dia meliputi sebahagian besar benua Asia, Eropah dan Afrika. Sebagaimana peta yang anak nak lihat di belakang Ustazah. Baiklah, kita lihat seterusnya. Ada berapa bilangan pemerintah? 37 orang. Okey, ingat 37 orang pemerintah bagi Kerajaan Uthmaniyah. Siapakah pemerintah yang terkenal? Baik, ada 4 nama yang perlu kita ingat dalam pemerintah bagi Kerajaan Uthmaniyah. Pertama, Sultan Osman bin Urtughul. Yang kedua, Sultan Murad I. Yang ketiga, Sultan Muhammad Al-Fatih, terlindung. Dan yang keempat, Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ada 4 sultan yang terkenal ataupun pemerintah yang terkenal dalam Kerajaan Uthmaniyah. Baik, seterusnya kita nak lihat siapakah pemerintah yang pertama. Okey, sebagaimana kita maklum di awal tadi, oleh kerana Sultan Osman ini adalah pengasas, maka dia juga adalah pemerintah pertama dalam Kerajaan Uthmaniyah, Sultan Osman bin Urtughul. Siapa pula pemerintah yang terakhir? Pemerintah yang terakhir bagi Kerajaan Uthmaniyah adalah Sultan Abdul Majid II. Dan maklumat yang terakhir yang kita perlu tahu dalam sejarah ringkas Kerajaan Uthmaniyah ini adalah di manakah pusat pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Ada 4 pusat pemerintahan yang utama, iaitu pertama di Sopot bermula daripada tahun 1299 hingga 1335 Masihi. Yang kedua berpindah seterusnya di Bursa pada 1335 hingga 1363 Masihi. Seterusnya berpindah pula ke Edirne, iaitu daripada 1393 Masihi sehinggalah 1453 Masihi. Dan yang terakhir di Istanbul pada 1453 hingga 1924 Masihi. Jadi 4 tempat ataupun pusat pemerintahan bagi Kerajaan Uthmaniyah. Baiklah anak-anak, kita sambung seterusnya dengan ketokohan sultan-sultan yang terkenal pada zaman Kerajaan Uthmaniyah. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, iaitu Sultan Osman bin Urtughul. Okey, ini adalah gambaran wajah Sultan Osman bin Urtughul. Okey, nama penuhnya ialah Osman bin Urtughul, dilahirkan pada 656 Hijrah bersamaan dengan 1258 Masihi.
Baginda mangkat pada 726 Hijrah bersamaan dengan 1326 Masihi, memerintah selama 27 tahun dan beliau adalah pemerintah pertama dalam kerajaan Uthmaniyah, dan kita tahu beliau juga adalah pengasas kerajaan Uthmaniyah. Baik, kita lihat apakah sumbangan beliau. Yang pertama, menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Byzantine. Okay. Yang kedua, mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada kerajaan Seljuk. Dan yang ketiga, mengasaskan kerajaan Uthmaniyah. Seperti mana kita tahu di awal tadi, kita dah bincang pengasasnya adalah Sultan Osman, iaitu Osman bin Ertugrul. Okey, kita lihat pemerintah yang kedua. Siapakah beliau? Beliau ialah Sultan Murad I bin Orhan. Nama penuh Murad I bin Orhan, dilahirkan pada 726 Hijrah bersamaan dengan 1325 Masihi. Beliau mangkat pada 791 Hijrah bersamaan dengan 1388 Masihi, memerintah selama 30 tahun dan beliau adalah pemerintah ketiga dalam kerajaan Uthmaniyah. Jom kita lihat apakah sumbangan Sultan Murad I. Sumbangan yang pertama ialah membentuk pasukan tentera Janissary, iaitu dari segi ketenteraan untuk mempertahankan, untuk memperkukuhkan serta memperkasakan pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Yang kedua, memodernkan angkatan tentera laut. Dan yang ketiga, menjadikan Edirne sebagai ibu negara kerajaan Uthmaniyah. Okey, seterusnya kita lihat siapakah pemerintah ketiga. Ya, sudah pasti pemerintah yang hebat, yang cukup terkenal, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Nama penuh Muhammad Al-Fatih bin Murad II, dilahirkan pada 833 Hijrah bersamaan dengan 1429 Masihi. Beliau mangkat pada 886 Hijrah bersamaan dengan 1481 Masihi, memerintah selama 31 tahun. Dan beliau adalah pemerintah ketujuh dalam kerajaan Uthmaniyah. Seterusnya, apakah sumbangan hebat Sultan Muhammad Al-Fatih? Yang pertama, Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah membuka Konstantinopel pada tahun 857 Hijrah bersamaan dengan 1453 Masihi. Sebagaimana kita maklum, Konstantinopel sebelum ini telah dikuasai oleh tentera Rom, tapi akhirnya dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, menyatukan empayar di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary. Dan yang ketiga, mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid yang sebelum ini adalah sebuah gereja dan membina kompleks Al-Fatih. Hebat dan banyak sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Seterusnya, pemerintah yang keempat dalam kerajaan Uthmaniyah adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Nama penuh Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I, dilahirkan pada 900 Hijrah bersamaan dengan 1494 Masihi, mangkat pada 974 Hijrah bersamaan dengan 1566 Masihi, memerintah selama 48 tahun, antara pemerintah yang agak lama, dan beliau juga adalah pemerintah ke-10 dalam kerajaan Uthmaniyah. Jadi kita lihat apakah sumbangan Sultan Sulaiman dalam pemerintahan yang agak lama, iaitu yang pertama, Sultan Sulaiman telah membuka wilayah Belgrade, kemudian membuka Algeria dan Tunisia. Seterusnya, Sultan Sulaiman juga telah menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Kononami, dan Sultan Sulaiman juga telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis, iaitu sebuah kuasa besar pada ketika itu. Dan bila mana kita tahu sebuah kerajaan bila mengadakan hubungan diplomatik dengan sesebuah kuasa besar, maka di situ dapat memperkukuhkan, dapat menguatkan lagi dan mempertahankan lagi sesebuah kerajaan. Jadi sekadar itu dulu perkongsian untuk kali ini. Semoga apa yang saya kongsikan pada siri yang pertama ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa nantikan sambungannya dalam siri kedua nanti. Dan sebagaimana biasa, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Ustazah. Dan semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.